Ahlan wa marhaban bikum. Okay, dengar. Oh, okey. Saya dengar. Okey, dah. Kita ke soalan tadi tu. Okey. Soalannya Siti Syekh Uh, Syekh Siti Jenar dengan Hamzah Hamzah Fansuri. Fansuri. Adakah depa ni ikut manhaj yang dibawa oleh Hallaj ataupun yang lain lah, yang bagi contoh Bustami ataupun Ibnu Arabi, maksudnya yang sealiran. Dia sebenarnya dia bukanlah, kalau kita tengok memanglah ada macam kata-kata yang nampak macam uh, dipanggil macam mutasyabihat lah, macam mutasyabihat sikit lah. Maksudnya yang perlu kepada kefahaman, perlu kepada rungkaian dengan apa yang disebut oleh ulama-ulama Nusantara. Bukan Nusantara aja sebenarnya, banyaklah ulama-ulama tasawuf yang menyebutkan perkara-perkara tersebut. Ya, perkara-perkara yang nampak macam mutasyabihat. Perbincangannya perbincangan yang macam tinggi, tetapi sebenarnya benda tu semua dah ada. Cumanya dia nak menghuraikan dalam bentuk yang berbeza, sudut yang berbeza. Kerana ada orang yang suka seni, orang suka Jadi seni mungkin ni macam mana? pengistilahan dia tu mungkin berbeza. Betul tak tu? Iyalah. Dia istilah tu mungkin penggunaan dia tu berbeza-beza, tetapi maksud dia sama je. Sebab Hmm. itulah apabila contohnya martabat tujuh kan. Martabat tujuh sangat menjadi kontroversi di Nusantara apabila ulama-ulama tasawuf di Nusantara mengenengahkan perbincangan mengenai uh, martabat tujuh. Sedangkan martabat tujuh itu memang ada. Tetapi bagi orang yang suka mendalami, menghuraikan ataupun membincangkan dalam bentuk yang lain, maka dia jadi satu benda yang unik. Dia Hmm. macam orang falsafah kan. Orang falsafah. Orang falsafah apabila dia jumpa satu benda, dia kan huraikan perkara tu dengan bentuk yang berbeza-beza. Jadi ini adalah salah satu daripada keunikan yang terdapat dalam ilmu tasawuf lah. Tapi tak semua orang tasawuf begitu. Tak semua orang tasawuf begitu. Selagi mana dia mengikut manhaj tasawuf yang betul, yang telah dibuat garis panduan oleh para ulama, maka dia diterima. Macam mana sekalipun mesti kita tengok apa yang dibawa. Dan yang paling utama sekali adalah dia bertarekat apa. Nak tahu orang ini bertasawuf, mesti kita tahu dia bertarekat apa. Kalau kita Ya tahu itu. dia bertarekat Pasal apa, baru saja. pasal tarikat ni sekejap ada soalan tu. Ada sangat. Okey. Ada Dah mudah soalan. ni. Okey. Tapi yang Siti Jenar dengan Hamzah Fansuri ni memanglah ada bait syairnya dan ada ungkapan-ungkapan yang uh, mutasyabihat lah, yang nampak macam ada tak kena, tapi bukan tak kena, tapi ya, orang berfalsafah, berpuitis, memang ada perkataan-perkataan yang susah kita nak faham. Macam contohnya macam M. Nasir kan, tak kita pun tak faham Hmm. apa benda, semua orang menyanyi benda sama, hut-hut je. Dia mungkin bahasa orang yang dilamun cinta ni bahasa dia lain sikit. Betul tak tu? Itu lebih tepat lah. Orang yang tidak pencinta, dia bahasa dia tak sama dengan bahasa orang yang macam kita lah kan. Dia Macam kita macam ni. panak kan, panak. Panak juga tu. Panak panak Orang cinta. mencinta panak tu. Okey, baik tu. Um, jadi habis tu soalan yang tu. Saya rasa pendek je lah jawapannya tu. Hmm. Yang mudahnya untuk kita faham, selagi mana apa yang kita nampak pada zahirnya itu adalah apa luahan daripada dia, luahan daripada Syekh Hamzah Fansuri dan juga Siti Nada dan siapa-siapa lagi yang lain lah, ramai lagi Hmm. yang lain-lain di Nusantara, ulama-ulama tasawuf. Bukan kita boleh nak mengaitkan apa yang dibawa itu dengan kesalahan, tetapi dia
cuba membawa pendekatan yang baru, kan? Boleh tak kita kait dengan halas? Nak kaitkan dengan halas pada satu manhaj lah. Dia manhajnya tasawuf, halas pun manhaj tasawuf. Mungkin kita boleh kaitkan dia pada satu perkara, iaitu mungkin apabila dia mengungkap kata-kata tersebut, dia berada dalam keadaan fana naqis. Maksudnya dia keadaan yang tak sedar lah sebenarnya. Dan tak boleh kita menghukum pun. Orang yang macam ni tak boleh kita hukum. Macam apa yang berlaku pada siapa ni, Ashabul Kahfi. Dah 300 tahun kan? Dalam keadaan 300 tahun itu, orang anggap dia tertidur. Tetapi dalam manhaj dalam manhaj sufi, mereka mengatakan bahawa Ashabul Kahfi dia bukan tidur, tetapi dia difanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beza antara fana dengan tidur. Nampak macam sama, tetapi dia sebenarnya fana. Kerana apa? Hatinya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Orang pilihan lah, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wallahu alam. Dalam yang kita bincang tadi, yang kedua tadi kan, soalan saya yang kedua tadi berkaitan dengan aplikasi macam mana seorang pelajar tu dia nak praktiskan tasawuf dalam kehidupan seharian. Jadi kalau boleh saya simpulkan, seorang pelajar yang kehidupan, contoh pelajar USIM, bangun pagi pergi ke kuliah, lepas tu menghubungkan silaturahim dengan pensyarah, maksudnya dengan guru-guru yang tu pun kita boleh sebutkan sebagai tasawuf lah kan, betul? Ya, betul. Jadi maksudnya bukannya tasawuf ni bukannya untuk pelajar ataupun orang yang tertentu, maksudnya semua orang, semua lapisan masyarakat dia boleh aplikasikan dalam diri dia. Ya, dah ada dalam diri kita ni. Bertasawuf. Diri kita ni memang dah ada. Sifat tasawuf tu memang dah ada. Cumanya macam mana kita nak nak aplikasikan dengan cara kefahaman yang betul. Kan kita katakan bahawa seorang itu berakhlak yang baik. Tapi sebenarnya akhlak yang paling baik ialah akhlak yang bagaimana Nabi ajar kepada kita. Kan? Memperbanyakkan zikrullah, sentiasa ingat Allah, sentiasa berzikir, sentiasa baca Quran, sentiasa ingat segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat itu yang dipanggil muraqabah. Itu yang dipanggil muraqabah. Maknanya kita rasa Allah Ta'ala melihat kita, kita merasakan Allah Ta'ala mendengar apa yang kita sebut, Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang kita lintas dalam hati kita. Itu semuanya adalah konsep-konsep tasawuf. Sama juga, kita buat dosa, ingat dosa kita, itu pun juga salah satu daripada perkara yang kita katakan ilmu tasawuf. Ya. Okay, Doktor, kita ada soalan, Doktor. Soalan daripada Ain Tuka Yasin. Yasin. Soalan dia, bagaimana penjelasan tentang Sab'ah Aqabah daripada Imam Ghazali? Maksudnya 7 peringkat yang perlu ditempuhi seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Sab'ah Aqabah, tentang gunung Sab'ah Aqabah. Ni saya tak tahu ni, kena cerita sikit ni. Perlu ditempuh seorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Sab'ah Aqabah ni maksudnya apa? Yang tu kena beritahu. Yang tu Ain Yasin kena beritahu. Dekat mana jumpa ni? Oh, Sab'ah Aqabah ni mungkin yang dimaksudkan ni peringkat. Peringkat dipanggil maqamat. Mungkin peringkat hati ke, Doktor? Peringkat hati. Peringkat ketakwaan seseorang. Dia kalau ikutkan Imam Ghazali, tak silap saya ada 9, ada 9 peringkat. Ni kalau saya tinggal ni kena ingat balik ni. Pertama sekali, peringkat yang dipanggilnya peringkat takwa. Mesti seorang sufi itu mesti melalui taubat. Mesti melalui
taubat dulu. Peringkat yang mula-mula dilalui adalah peringkat taubat. Taubat kepada Allah Ta'ala. Kalau tak lepas peringkat taubat ni, dia tak akan berpindah kepada peringkat yang lain ataupun dipanggil maqam. Dia ada maqam, ada ahwal. Dalam keadaan ini, dipanggil maqam ini maksudnya seseorang tu hatinya sentiasa merasakan dirinya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu. Asa rabbukum. Kan? Jadi ayat ini nak memberikan maksud kepada kita, kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan taubat. Bila seorang itu dah sampai kepada peringkat fana, Allah Ta'ala fanakan dia, maka taubat ini dia dah menjadi sebati dalam jiwa dia. Dia tak nak lagi dah ada maksiat. Ini dipanggil taubat, bukan taubat, dipanggil inabah. Wa anibu ila Allah, wa anibu ila rabbikum. Wa anibu ila rabbikum. Bertaubatlah kamu. Dia ada 3 peringkat. Taubat ni ada 3 peringkat. Pertamanya dipanggil taubat orang awam. Dia taubatlah. Yang keduanya peringkat yang dipanggil inabah. Munibina ilaih. Munibin. Yang peringkat yang ketiga dipanggil aubah. Ini yang dipanggil awabin. Awabin. 3 golongan ini berbeza-beza. Taubat, kalau peringkat orang awam ini, taubat dia cili padi. Makan cili padi. Tahu macam mana makan cili padi? Taubat cili padi ni sedap. Buat dosa tu sedap. Kan? Terus taubat lah. Lepas tu buat lagi dosa. Itu dia panggil taubat cili padi. Kan? Jadi taubat yang sebenarnya apabila seseorang itu dah sampai kepada taubat yang betul-betul, iaitu yang dipanggil sebagai inabah, maka hati dia tak nak lagi dah kembali kepada maksiat-maksiat tersebut. Sampai dah tertutup pintu maksiat kepada diri dia. Bukan dia tak nak buat, tetapi Allah Ta'ala dah halang dia. Kita nak sampai ke peringkat itulah. Sikit lagi sikit lagi. Sikit lagi nak sampai ke peringkat tersebut. Peringkat kedua dipanggil sabar. Taubat, sabar, tawakal. Kemudian khauf, raja. Khauf, raja. Apa dia? Tawakal dah ni? Tawakal dah. Zuhud. Kemudian reda. Kemudian saya lupa lah. Yang akhir sekali mahabbah. Yang akhir sekali mahabbah. Jadi peringkat-peringkat ini dia mesti dilalui oleh setiap orang sufi. Walaupun dia tahu. Walaupun dia tak sedar. Dia duduk peringkat mana itu bukan permasalahan. Bukan permasalahan. Yang Imam Ghazali meletakkan ini dia sebagai panduan. Orang yang dah sampai ke peringkat-peringkat tersebut, dia kadang dia pun tak sedar. Dia sendiri tak sedar sebab dia peringkat itu berlaku dengan cara yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia waktu dia tak sedar. Maksudnya dia tak menyedari peringkat itu berpindah daripada peringkat taubat kepada peringkat tawakal, peringkat zuhud, sabar, khauf, rajak dan sebagainya tu, dia tak perasan pun benda itu berlaku. Siapa yang perasan? Biasanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan perasan, orang ini bila dia bercakap, dia bercerita tentang khauf dia kepada Allah Ta'ala. Ini dalam keadaan khauf. Maqam dia tu adalah peringkat khauf. Dan apabila seseorang sufi itu dah sampai ke, contohnya ke peringkat mahabbah, dia tak semestinya dia berada situ, dia tak akan kembali ke belakang, tak. Dia kadang-kadang dia akan pusing balik semula ke belakang. Bukan pusing ke belakang tu bukan dia undur belakang, tak. Perasaan itu datang kepada dia. Dia dah sampai ke peringkat yang tertinggi, tapi perasaan itu datang, dia berubah. Sebab itulah dia dipanggil golongan sufi ini Ibnu Waqtihi. Dia berasa keadaan tertentu pada waktu-waktu tertentu. Dia bukan sentiasa macam tu je, tak. Dia berubah-ubah. Hari ni kalau awak tanya dia A, esok dia jawabnya B. Esok tanya lagi soalan yang sama, dia akan jawab C. Ini yang dipanggil peringkat dalam ilmu tasawuf lah. Maksudnya perubahan-perubahan
Sebab itulah Rasulullah SAW bila ditanya mengenai apa ni, afdalul a'mal, kan Rasulullah jawab lain-lain kan, mengikut kesesuaian seseorang tu. Begitulah orang sufi. Dia menjawab soalan itu mengikut tahap orang itu dan tahap diri. Itu yang boleh saya simpulkan lah berkaitan dengan 7 tu. Boleh rujuk kalau kamu search dekat Google pun boleh dapat tu. Ada 9, ada separuh ulama letak sampai 10. Macam-macam lah. Tapi itu peringkat lah mengikut ni. Tapi tak ada orang yang tahu pun dia dah peringkat apa tak ada. Orang yang tahu biasanya orang yang mengikuti dia. Okey, baik Doktor. Allah Adam. Ada soalan lain tu? Soalan yang bawah ni dia ada relate sikit dengan soalan saya yang ketiga ni, soalan last ni. Tak masalah. Jadi soalan ni kita jawab sekali ya Doktor dengan soalan yang ketiga ni. Apa soalan ni? Soalan dia tu, siapa pelopor asal Tarikat Ahmadiyah? Pelopor asal. Sebelum tu saya sebut dulu soalan saya yang ketiga ni. Berkaitan tarikat juga. Jadi nanti doktor boleh sekalikan. Okey. Bila tadi doktor dah sebut berkaitan dengan orang yang bertasawuf ni nak kenal dia tu bertarikat. Ya. Okey. Jadi di situ membawa maksud bertasawuf ni sinonim dengan tarikat. Ya. Adakah soalan yang selalu kita dapat, adakah orang tu biasanya pelajar ni dia kata perlukah kita berguru ataupun perlukah kita bertarikat untuk kita ada tasawuf dalam diri, sedangkan kita boleh ambil terus daripada daripada sunnah Nabi apa semua tu kan. Adakah kita perlu bertarikat lagi? Okey, kita jawab ni. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah je dalam mengenai tarikat ni. Siapa tak kenal Imam Ghazali? Bukan tanya siapa kenal, siapa tak kenal. Imam Ghazali kan? Imam Ghazali setelah beberapa lama dia mempelajari, mendalami ilmu apa yang dipanggil ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu macam-macam ilmu dah dia kuasai hingga dah digelar sebagai Hujjatul Islam, dah menjadi sebagai Naib Chancellor di Universiti Nizamiyah kan, Madrasah Nizamiyah. Dia dah jadi Hujjatul Islam. Dia rasa ada kekurangan pada diri dia. Sedangkan ada satu kisah. Dia sewaktu dia belajar dengan Imam Al-Juwaini, Imam Haramain Al-Juwaini, ulama usul fiqh yang sangat terkenal juga, seorang sufi. Bila dia belajar usul fiqh, Imam Ghazali menulis kitab usul fiqh hasil dia belajar dengan Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini kata sebelum dia nak terbitkan buku tu, dia jumpa syekh dia, guru dia Imam Al-Juwaini untuk semakan. Tuan guru, ni syekh, saya tulis sikit sebanyak ni tentang usul fiqh ni, betul ke tidak ni? Bila Imam Al-Juwaini baca kitab dia tak komen apa. Dia kata apa kepada Imam Ghazali, dia kata, wahai Ghazali, kalau kau nak tulis tentang buku usul fiqh ni, tunggu aku mati dulu. Sebab apa yang kau tulis ni sangat baik. Apa yang kau buat ni adalah khulasah apa yang aku sebut. Jadi tunggulah aku mati dulu. Maksudnya apa? Guru dia dah iktiraf kehebatannya dalam ilmu usul fiqh. Bukan ilmu usul fiqh, banyak lagi ilmu-ilmu yang lain. Ini sebagai satu contoh. Adakah mencukupi bagi Imam Al-Ghazali apabila dia telah mempelajari banyak ilmu? Jawapannya tidak. Kalau kita selak dalam kitab Al-Munqidh min Ad-Dhalal, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa dia istikharah 6 bulan untuk belajar ilmu
ilmu tasawuf. Kenapa? Dia kata semua ilmu dah aku pelajari, tinggal ilmu tasawuf saja aku belum mendalaminya. Apabila dia berjumpa dengan guru dia, Yusuf Nassaj, di mana? Di di Syria, di Syria. Guru dia kata kalau kau nak belajar ilmu tasawuf, ada beberapa syarat. Yang pertamanya, engkau hendaklah tinggalkan Baghdad. Maksudnya kena tinggalkan universiti dia. Letak jawatan. Kemudian, kedua, engkau kena datang kat sini. Duduk kat sini. Ketiga, engkau jual segala benda, harta benda engkau. Ambil mana yang boleh untuk kau datang ke sini. 6 bulan. 6 bulan. Ya, nak tinggalkan universiti ni. Gaji jalan, elok kan. Kan? Macam mana Imam Ghazali nak putuskan? Selepas 6 bulan, dia fikir-fikir macam mana aku nak lepaskan diri daripada Malik Nizamuddin. Nizamul Malik begitulah nama raja tu. Sebab raja ni berkenan sangat kat dia ni. Berkenan betul pada Imam Ghazali ni, orang hebat. Pandai politik sebagainya. Tapi bila dia nak belajar ni macam mana dia berehelah. Akhirnya Imam Ghazali kata, aku berehelah kepada raja. Kepada raja ni aku nak pergi haji. Nampak? Pandai Imam Ghazali. Aku nak pergi haji. Jadi nak tak nak dia kata, lepas sekejaplah. Nak pergi haji kan. Dulu pergi haji bukan nak kata bang. Kan. Terpaksa naik apa yang ada lah zaman tu. Kan, unta ke kuda dan sebagainya lah. Kapal dan sebagainya. Maka raja kata tak apalah kalau letak jawatan, dia letak jawatan betul. Letak jawatan, pergi buat haji tak salah saya. Kemudian pergi singgah ke Syria, Dimashq, di Masjid Umawi. Duduk di situ, belajar dengan Yusuf Nassaj ini selama berapa tahun? 11 tahun. Itu ceritanya. Wajib ke tak wajib saya tak tahulah. Kamu yang boleh decide. Adakah Imam Ghazali ni dia seronok-seronok buat macam tu ke, atau seronok buat macam tu, ataupun memang keperluan dia perlu begitu. Kat mana kita nak tahu kat mana kita nak tahu Imam Ghazali sebut, baca dalam kitab ni Ihya Ulumuddin. Fa amma ma'rifatullah wa sifatihi wa af'alihi la tuhsal bi'ilmil kalam. Adapun ma'rifatullah, nak kenal Allah Ta'ala dan juga sifat-sifatnya dan juga af'al-af'alnya, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la tuhsan, tidak akan kamu perolehi bi'ilmil kalam, dengan kamu mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam. Tak boleh kamu nak sampai kepada Allah Ta'ala. Dia kata, sedangkan dia tulis dah, Iktisad fi I'tiqad ni dia tulis dah. Tapi dia kata, la tuhsal. Dia buka kitab Ihya Ulumuddin. Tak akan kamu capai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu tak akan kenal Allah Ta'ala. Bal yakunu mani'an anhu wa hijaban minhu. Begitulah buang. Bal tahsul bil mujahadah. Kamu akan boleh mengenal Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dan juga af'al Allah Ta'ala dengan mujahadah. Maka disebutlah ayat Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah kepada kami akan berikan hidayah kepada ini. Ni nampak. Kalau Imam Ghazali sebut macam tu, 11 tahun dia kata macam ni, kita boleh ke kita ada pilihan lain? Itu saya tanya. Siapa tak kenal Imam Ghazali kan? Nak kenal betul, buka buku ni Al-Munqidh Minadh Dhalal. Munqidh Minadh Dhalal. Jadi, tak bolehlah kita nak terlepas daripada kewajipan kita. Tarekat ni bukanlah benda yang pelik. Cumanya, di negara kita ni disebabkan banyak perkara yang berkaitan dengan ajaran yang salah, ajaran yang sesat, menyebabkan jabatan-jabatan agama, pihak berkuasa
menentukan ada ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Bukanlah semuanya. Ada yang betul. Kalau siapa yang nak belajar ilmu tarekat, pergilah ke Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Ada senarai-senarainya. Belajar. InsyaAllah kamu akan dapat mempelajari ilmu tarekat yang sebenarnya. Kenal Allah Ta'ala. Bukan pelik pun. Dia mengajar kita suruh berzikir je. Jadi saya jawab yang ni, seorang Firdaus ni. Yang tu saya rasa boleh lah kan. Tak ada nak panjang-panjang kan. Sebab satu soalan tu sebenarnya satu pasal kan. Tapi tak apa, kita jawab ringkas-ringkas je. Yang kedua ni soalan dari Firdaus ni. Nak tanya siapa pelopor asal tarekat Ahmadiyah. Ahmadiyah ini di Malaysia dikenali sebagai tarekat Ahmadiyah. Kalau di Mesir, dia asalnya di Mesir, keluarganya pun ada di sana, dipanggil sebagai Idrisiyah. Saya tak pernah kenal tarekat Ahmadiyah di Mesir. Tarekat Ahmadiyah yang ada di Mesir namanya tarekat Ahmadiyah Ahmad Badawi. Syekh Ahmad Badawi yang di makamnya ada di Tonta. Itu Syekh Ahmad Badawi. Itu Ahmadiyah. Tapi Ahmadiyah yang ada di Nusantara ni tak dikenali sebagai Ahmadiyah. Dikenali sebagai Idrisiyah ataupun Dandrawiyah. Tak dikenali begitu. Saya pun bila balik Malaysia Doktor dah. Ada masalah kot. Okay, kita coba macam mana ni. Okay, sampai situ je kot kita punya live untuk malam ni. Okay, untuk yang akan datang, siapa-siapa yang ada cadangan atau tajuk yang menarik untuk kita bincang, bolehlah komen di ataupun DM di IG Puwadah. Okay, segala kekurangan dan kesilapan saya mohon maaf. Kita jumpa lagi InsyaAllah. Yang soalan yang tak terjawab tu minta maaf no. Tak dan lah. Okay, saya end dulu live ni. Semoga semua sihat, duduk rumah elok-elok, jaga kebersihan. Okay, Assalamualaikum.